jaga parti atau jaga rakyat. Jadi sekarang ini kalau kita tengok parti politik ni dia bukan menjaga rakyat sangat. Parti politik ni kebanyakannya mereka lebih ataupun orang-orang politik ni adalah lebih kepada menjaga parti tau. Jadi mereka lebih sayang, lebih takut kalau parti mereka kalah, bukan individu itu. Jadi itu yang berlakulah dalam politik mana-mana negara, termasuk di dalam Malaysia ni lah. Jadi rakyat ni sebenarnya untuk mereka mencari sokongan untuk mereka kuatkan parti. Jadi sokongan ini adalah tujuannya untuk parti mereka boleh mentadbir, boleh memerintah. Tapi yang malangnya adalah ahli-ahli politik negara kita ini yang rakus. Mungkin negara lain juga rakus lah. Tetapi rakyat ni adalah sebagai alat untuk ahli-ahli politik yang rakus ini memperbodohkan kita semua. Itu yang kalau kita lihat. Jadi saya pergi pula kepada isu yang membabitkan berapa kerusi ya PH ataupun berapa negeri PH boleh menang ya. Boleh menjadi kerajaan negeri ya. Kalau kita tengok dalam waktu terdekat ni ya, yang mana semua tahu PRN negeri Sabah disusuli dengan Melaka ya. Melaka pada hujung tahun 2026 Melaka paling last ya harus melaksanakan pilihan raya negeri. Selepas itu disusuli oleh Johor. Jadi selepas Melaka, Johor, selepas itu disusuli dengan Sarawak dan akhirnya akan berlaku pilihan raya umum. Kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Anthony Loke yang menyatakan bahawa kalau boleh dia nak minta pilihan raya negeri ini diserentakkan dengan pilihan raya umum. Pada dasarnya kalau saya sebagai rakyat lah ya, saya bersetuju untuk mengurangkan kos ya, kos pilihan raya supaya kurang, tidak melibatkan, sebab pilihan raya ni membabitkan duit rakyat. Nah, yang untungnya ahli-ahli politik, kerana dah lah pilihan raya menggunakan duit rakyat, selepas tu menang nak kena bayar gaji mereka, kerja tak seberapa sangat kan, lebih kepada cerita politik, setiap hari buat cerita politik kan. Jadi lebih baik kalau diserentakkan lah, kalau dapat lah, supaya senang memudahkan rakyat. Rakyat pun tak banyak kerja, tak payah bercuti, tak payah menyusahkan rakyat untuk nak pergi mengundi lagi 2 kali. So kalau serentak, undi untuk pilihan raya umum dan undi untuk pilihan raya negeri, itulah kalau boleh begitulah. Cuma kalau kita lihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Samsul Iskandar berkenaan dengan isu Melaka, saya tengok dia kata dia seru perkukuhkan kerajaan perpaduan untuk menghadapi PRN akan datang, dan dia tak mau orang dalam parti terutamanya yang ada di Melaka tu berpuak-puak lah, kerana dia kata melemahkan parti. Dia kata membangkitkan isu titik bengit, isu kecil selepas pemilihan parti. Pada saya Samsul silap lah. Sebenarnya orang yang bertanggungjawab dalam membuat onar dalam PKR ni dalam pemilihan parti, dia sebahagian daripada orang itu kan, Samsul. Jadi mungkin Samsul berangan-angan nak jadi ketua menteri Melaka kot kan. Kalau saya tengok selepas pemilihan parti itu pun dalam waktu saya belum saya keluar sendirilah waktu dalam grup KC Malaysia tu, dia sempat ni saya kan, tag saya kan Samsul. Dia suruh saya beritahu dekat Rafizi Lamli. Dia suruh Rafizi Lamli tolong buat WhatsApp kan, supaya boleh masuk dalam grup WhatsApp untuk masuk dalam grup KC tu. Tapi saya tak maklumkan benda tu kepada Rafizi Lamli. Jadi saya tengok Samsul ni dia yang lebih main politik kan. Dekat luar boleh lah kau jawab orang macam ni, tapi sebenarnya kau yang bermain politik daripada dalam. Kau perancang-perancang yang pada saya sebahagian lah, maaf cakap lah, sebenarnya pada saya Samsul ni lah perosak juga dalam PKR tu kan. Tak membawa apa-apa pun Samsul ni. Cuma apabila dia ditendang waktu dia Rafizi jadi panglima perang untuk lawan Zahid Hamidi tu, dia punya keuntungan di situlah. Dia pergi lawan Zahid Hamidi dan boleh menaikkan nama dia walaupun dia kalah kerana lawan Presiden UMNO. So itu dia punya point dekat situ. Tapi kalau menurut saya Samsul mungkin tidak memberi sebarang pada saya kelebihan lah. Sekarang ni dia jadi support Perdana Menteri. Jadi kelebihan dia yang dia dah atur setiap negeri, termasuk negeri dia sendiri, mungkin kelebihan dia duit banyak lah kan, sebab dia support kan. Saya rasa Samsul dah banyak dah simpanan untuk dia punya peluru, untuk dia nak jadi pengurusi MPN Melaka tu, untuk dia nak jadi ketua menteri Melaka kot kan. Itu yang saya nampak. Tapi daripada segi kalau saya lihat mereka nak menang dekat Melaka dalam pilihan raya negeri, UMNO bukan tunggul kayu kan. Barisan Nasional dekat Melaka pun bukan tunggul kayu. PKR ni dia banyak bergantung kepada adun daripada DAP. Selangor pun kita bergantung dengan DAP, Pahang pun kita bergantung dengan DAP.
Perak pun kita bergantung dengan DAP. Di Melaka saya rasa kita bergantung dengan DAP dan juga Amanah. Sebab ahli parlimen PKR ni hanya ada 37 adun PKR hanya ada 37 orang. Jadi itulah yang saya nampak lah. So tak ada kick lah kan. Pada saya kalau dekat Melaka, saya takut hilang habislah kerusi PKR dekat Melaka tu. Kerusi PH yang ada dekat Melaka tu. Ada saya nak baca komen Jamirok. Bro Daniel, sudahlah bergaduh Daniel, sokong saja PKR, PPH saja. Tidaklah. Saya tak akan menyokong lah PKR ni. Kan, sebab saya dah keluar, tak mungkinlah saya nak sokong. Kan. Kecewa, terus kecewa. Kecewa tu tidak juga, tapi saya sebagai orang yang dah keluar, saya kritik lah PKR tu kan. Nak kecewa, kalau saya nak kecewa pasal apa saya nak kecewa? Saya sebenarnya tidak kecewa sedikit pun lah kalau cerita pasal PKR ni. Cuma saya memang nak membalunnya je lah kan. Itu bukan cerita kecewa. Tidak ada yang saya nak kecewa karena politik normal pada saya. Ini politik semua sama lah kan. So tak perlulah saya nak kecewa. Dan saya rasa ramai orang-orang hebat dalam PKR tu. Jadi setakat kritikan saya yang kecil, kritikan saya yang sebagai orang Kedil ni tak memainkan apa-apa. Jamilah Abdul Hamid, Melaka di Epi Strong, kampung maybe UMNO pun ada 2 grup. UMNO ada 2 grup ya. Tapi saya tak percayalah UMNO ada 2 grup pun diorang tak berpecah, masih begitulah kan. Oma Awang Samsul kalau berani lawan Lebay Jasin supaya dia baca Zunut Nazilah. Saya tak tahulah dia nak lawan ke mana kan, sebab Adam Adli dah ambil kerusi dia kan. Lipas Kudung, thank you. Ahmad Daniel, janji dapat kepuasan dengan membalun PKR. Itu sebahagian daripada kepuasan kan. Jadi tak payahlah orang PKR nak kata kecewa dan sebagainya. Sebab saya yang nak keluar kan. Jadi apa nak kecewa. Saya seronok malah keluar ni. Saya bebas nak kritik PKR kan. Orang PKR pun sakit kepala. Redmore, sayang sekali kehilangan saudara dalam PKR. Saya pun pengundi Ampang. Tak sanggup pula kalau nak kena pangkah Tengku Zabrul nanti. Kena pangkah lah. Kalau kamu orang ahli PKR, Tengku Zabrul bertanding dan Roziah kena tendang. Mahu atau tidak, kamu orang kena tak pangkah lah. Macam mana? Kasihan jugalah YB Roziah kan. YB Roziah ni baik dengan saya juga. Tapi nak buat macam mana kan? Kak Ji. Jadi begitulah politik. Politik memang ada orang yang kena tendang. Politik ni juga percaturan politik namanya. Memang akan letak kroni-kroni sendiri kan macam tu. Hosni Idris Dan ni terus kekal pengundi atas pagar kecuali bila bertanding. Nak balun PH yang tak perform. Saya kata tak perform, tapi orang PKR marah saya. Saya kata dia tak perform. Jokan sama 20k lebih masuk ke? 20k lebih masuk ke? Apa tu 20k lebih ni? Duit. Obhel Onel, DJ balun tetap balun PKR sokong Yalah, takkanlah kita ni dah keluar, kita dah beriaya nak keluar, lepas tu kita duduk diam. Kalau saya duduk diam, saya akan dibodohkan oleh penyokong Walak Non ni kan. Mereka kata padan muka Daniel, padan muka macam ini kan. Mereka yang hitkan saya untuk saya nak membalun mereka kan. Jadi apa pilihan saya? Pilihan saya ada media, saya balun lah kan. Mereka yang tak ada pilihan terpaksa lah buat komen. Saya pun berterima kasih lah kepada Walanon tu yang bodoh tu. Banyaklah saya jadi terkenal pula kan. Mereka share saya ke sana, share saya ke sini kan. Saya lebih hebat daripada menteri-menteri mereka tu. Saya lebih hebat daripada Anwar Ibrahim. Dia orang post saya ke sana ke sini kan. Dalam grup-grup mereka kan. DJ Raja Balun memang. Halo Ibrahim, salam DJ. Waalaikumsalam. DJ, aku pun dah keluar PKR. Bila YB Rafizi kena sailang, PMX pun tak ada hati perut sanggup buat Rafizi dan geng. Memang sialan. Saya tak mengasut lah untuk ahli-ahli PKR yang ada tu nak keluar. Tapi kalau kamu orang nak keluar, itu pilihan kamu lah. Tetapi saya pun dekat kawasan pun saya tak mengasut orang-orang PKR tu nak keluar. Kalau mereka nak ikut jejak saya keluar, silakan. Dan saya memaklumkan hanya saya sendiri yang keluar. Minum dulu. Saya bagi pilihan. Kekuasaan saya pun saya bagi pilihan.
Kalau mereka nak jadi KC jadilah, kalau tak nak jadi terpulang kepada mereka lah. Itu saja. Sebab saya memang tak ni lah, tak ambil tahu benda ni lah. Saya dah keluar selesai, dan saya tidak nak perkara-perkara yang ni. Tapi saya belum lagi buat perjumpaan dengan cabang saya, walaupun saya dah keluar. Saya belum buat perjumpaan dengan cabang, tapi saya perlu buat lah. Perlu buat perjumpaan terakhir, bagi tahu dekat mereka bahawa saya dah keluar daripada PKR, dan PKR pun dah keluarkan surat. Jangan yang ada di dalam ni asyik kerja nak membantai saya. Saya belum lagi maklumkan kepada mereka semua. Sebab tidak naklah saya tinggalkan benda tu macam tu je. Walaupun orang kata sakit hati, tapi saya kena maklumkan. Tapi mereka sudah tahulah. Cuma nak maklumkan secara fizikal kepada geng-geng PKR yang ada di kawasan saya, supaya mereka tahu bahawa saya keluar. Itu je lah, kan. Terpulang kepada mereka nak kekal. Sebab kita ni berlainan, mungkin idea mereka berbeza. Mungkin selama saya jadi KC ini, mungkin tidak orang kata saya haluan dengan mereka. Sebab saya bawa politik yang berbeza. Politik yang saya bawa adalah politik baru, politik segar, politik yang orang kata sebagai leader untuk kekuatan kita di sana. Yang sebelum-sebelum ini memang ada sebahagian yang, yalah, mana ada kita ni yang sealiran terus dengan semua orang PKR. Macam sebelum ini saya memang ada bertelagah, berlainan idea dengan sebelum ketua wanita baru saya dilantik yang lama. Kerana pada saya banyak hal lah yang saya nampak dia buat bukan atas orang kata untuk nak menaikkan PKR waktu itu. So pulanglah. Bujang Inin, saya harap Daniel masuk parti PBDS. Saya tak boleh nak cakap lah PBDS ke PDP pula, GPS ke PDP ke PBB ke PSB ke apa lagi, semua parti lah, parti-parti lokal di Sarawak tu. Saya tak kata tidak, tak kata ya. Kerana saya pun tak naklah tegeh-hegeh nak masuk parti orang ni, nak masuk parti orang tu, tak nak. Sebab mereka masing-masing pun ada macam ketua cabang mereka masing-masing ada, setiap tempat dah ada bakal-bakal calon mereka. Mereka juga dah pun buat kerja dah bertahun, dah bersiap sedia nak jadi calon. Saya tak suka sailang kerja orang. Saya bukan prinsip saya kerja saya sailang kerja orang. Saya punya sejarah, waktu saya ambil PKR Mas Gading tu dulu pun saya tak sailang orang. Sebelum saya nak ambil Mas Gading tu dulu, saya bagi tahu dekat semua ahli-ahli yang bersama dengan saya waktu itu. Saya kata kalau kamu orang nak jadi ketua cabang, sebab itu di Mas Gading itu tidak pernah ada perlawanan. Start daripada saya ambil tidak ada orang kata perpecahan, tidak ada perlawanan itu. Sebab saya bukan orang yang gila kuasa. Saya bagi tahu dekat mereka, kalau kau nak jadi ketua cabang, kau jadi. Saya sokong daripada belakang. Kalau kau tak nak, saya jadi, tak payah lawan. Jadi macam tu. Jadi persefahaman itulah yang saya jadi KC yang pertama. Saya menang tanpa bertanding, dan yang kedua pun sama. Diumum saja waktu MATC yang terakhir itu, saya pun bagi tahu bahawa okey, nak lawan, kamu lawan, saya tak payah lawan. Sebab buang masa. Kita berlawan dalam parti yang sama. Lepas tu kalau dia lawan saya ataupun saya lawan dia, apa impak dia? Kita akan hilang kawan. Kita kan dekat cabang, dia memang orang kata demokrasi, tetapi kita akan hilang kawan tau. Baik kita bagi kuasa tu, kalau siapa yang nak buat. Sebab satu, kita bertanding kan pakai duit dan juga mengeluarkan dana lah. Bukan mudah. Jadi saya tidak jenis yang suka berebut kuasa. So kalau ada nak jadi-jadi lah. Sebab itu, yang ini pun kamu orang tengok, saya dah menang jadi KC. So bila saya rasa macam tak sesuai dah macam ini, saya dengan ni lah, undur diri macam ini lah. Kenapa saya nak orang kata nak tegeh-tegeh dengan benda macam tu kan? Benda yang tak ada manfaat, dan kita bergaduh sesama sendiri, buang masa. You tengok senario sekarang PKR bungkus pada PRU, mungkin lah, tapi kalau kita cakap macam tu, diorang ni lah, macam Zaini AMJ ni, kenapa ni dia ni? Oi, koyak ke? Dia kata saya koyak pula kan. Macam mana koyak pun saya tak tahu. Saya tak tahu dia tu KC ke, dia tu pemimpin PKR ke, tiba-tiba kata saya koyak. Kalau setakat jadi macai kat bayak bawah bertanding AJK, tak payahlah. AJK pun tak, jadi ahli kat mana-mana aku tak tahu. Adli 594, sekarang PKR je, semua paling teruk parti lain. Semua tiada masalah kontroversi, tiada. Saya tak tahulah. Badrul Castello, saya suka cara DJ berterus terang ya. Tidak, kita ni jangan jadi orang munafik lah. Kalau bercakap ni, dulu ada satu masa dahulu saya pernah bercakap berlapis-lapis, tetapi
rakyat Malaysia ni, terutamanya peminat politik ni, terutamanya geng-geng PKR itu sendiri, banyak yang tak faham. Bila saya berterus terang, lebih baiklah saya bercakap aja. Cara benda tu memang lantang, tetapi memang menyakitkan hati. Tapi itu pun kadang-kadang orang tak faham. Saya tak faham lah juga kenapa jadi macam tu. Terbaik Bang Denia, teruskan berjuang kebenaran. Yang salah kita sound ya. Kenapa kita rakyat nak takut tegur mereka-mereka yang jadi pemimpin politik dalam negara ni? Orang yang jadi pemimpin politik dalam negara ni, yang lantik kita. Mereka dapat undi daripada kita. Kenapa kita nak takut pula, ditakutkan oleh mereka, tak boleh kritik? Kalau macam ini, lepas ini, kita buat macam negara lain lah. Kan? Bubarkan je lah. Ahli-ahli politik ni tak payah. Dah lah perhabiskan duit. PKR sibuk tak nak orang kritik dia. Jangan buat parti lah orang PKR. Kau duduk tepi longkang, kau jaga tu walanon kau tu. Kau jaga Bang Non kau tu, kau duduk dekat tepi longkang kalau tak nak kena kritik. Memang parti, memang kena kritik lah. Kalau orang buat yang terbaik, orang tak boleh kritik. Nak kritik dekat mana kalau dah yang terbaik? Tapi kalau rakyat kritik dan kamu orang terasa, itulah bangangnya. Kritikan ni, kecuali pada saya, jangan fitnah orang lah. Kalau fitnah, kena orang kata, kamu orang boleh ambil tindakan lain ni fitnah. Tidak. Kita kritik PKR, kita kritik Anwar Ibrahim. Lepas itu orang-orang PKR buat laporan polis. Pelik lah dia orang PKR ni. Siapa yang koyak? Saya belum buat lagi tau laporan polis kepada ahli PKR ni. Belum pernah. Walaupun mereka buat laporan polis kepada saya dan sebagainya, saya fikir. Sebab saya tahu siapa yang buat laporan polis kepada saya. Kalau saya ambil buat laporan polis sama macam mereka, dan akhirnya saya bawa ke mahkamah, dan akhirnya saya saman mereka, tak pasal-pasal nanti dia nak dapat duit daripada mana? Dah lah miskin papa kerana. Kan? Aku nak saman dia lagi. Ujung-ujung dia masuk jail. Sebab itu saya kadang biarkan saja mereka ni. Tapi mereka fikir bahawa bila mereka buat laporan polis, mereka dah jadi jago. Buat laporan polis beramai-ramai beranilah. Tapi kalau personal-personal orang buat ni, macam mana orang PKR kata saya koyak? Saya belum buat laporan polis dengan satu ahli PKR pun. Tapi ahli PKR dah buat laporan polis kepada saya. Siapa yang koyak? Saya nak tanya. Dekat mana saya yang koyak? Tak tahan kena kritik. Mereka yang orang kata play victim dengan saya, bila saya hit mereka, dah terjungkit buntut mereka. Jamie Rock, bro, Daniel, ingat Jamie yang tolong Daniel. Jamie jangan keluar PKR, PHS. Ingat sama Jamie. Jamie Rock, Jamie Rock pun kena buat sumbangan dengan saya. Jam pun tak bagi. Sampai saya dah keluar dekat PKR pun jam Jamie tak bagi. Omana, PRU ke-16 akan menang lagi kalau dikekal. Yang ada sekarang, PKR pun tak boleh tambah kerusi. Dan UMNO pun tak boleh tambah kerusi. Jadi, gabung jugalah bos. Saman saja apa. Gabung jugalah bos. Saman saja apa nak banyak. Saya tak sampai hati begitulah. Jejak Kembara channel, bagus. Labang channel. Rakyat Sarawak harus faham bahawa PKR Sarawak hanya memecah undi pembangkang di Sarawak. Lebih baik pembangkang Sarawak undi PBDS atau PBK atau pangkah calon bebas yang lantang balun PKR. Betul. PKR ni, dia betul-betul PKR Sarawak, dia betul-betul nak memecah undi tau. Nak bertanding hanya nak dapat duit lah. PKR Sarawak dia nak bertanding hanya dapat duit. Pusat bagi duit, nanti dibayar deposit. Mereka bertanding kalau nasib menang-menang, dapat dana daripada pusat. Tiap kali pilihan raya mereka nak macam tu. Mereka tahu kalah. Mereka nak jadi pembangkang dekat Sarawak. Tetapi mereka sama macam parti-parti lokal yang lain yang tak ada kerusi. Jadi apa matlamatnya PKR dekat Sarawak tu? Sia-sia PKR dekat pusat, geng Anwar Ibrahim, geng Izzah, geng Samsul, geng menteri-menteri yang ada tu Fadlina. Sia-sia kau orang ada orang-orang besar dekat pusat, tapi kau dekat Sarawak satu kerusi dun pun tak boleh menang, dan malah engkau orang hilang deposit. Nampak tak? Ini apa maksudnya? Maksudnya pemimpin PKR Sarawak ni tidak diterima oleh rakyat Sarawak. PKR itu tidak diterima disebabkan oleh pemimpin-pemimpin PKR di Sarawak itu yang perlu diganti, yang mana orang-orang ini dah tak berguna. Kalau betul pemimpin PKR Sarawak itu bagus, saya rasa rakyat tidak ada pilih 2, 3, 4 lah ceritanya. Tapi pemimpin itu tak bagus. Saya cakap betul, pemimpin PKR Sarawak itu tidak bagus. Orang-orang itu yang mencatolkan, orang-orang lama itu yang mencatolkan politik PKR dekat Sarawak. Dan dia tidak akan boleh, kalau ada orang baru masuk,
kena duduk diam-diam. Aku yang geng-geng pencatur lama ni yang akan mencaturkannya. Jadi PKR Sarawak ni dia akan rosak dalam waktu sehingga PKR lingkup lah. PKR Sarawak akan rosak sehingga PKR itu lingkup. Dia ada tetapi tak memberi manfaat, tak memberi value sedikit pun kepada PKR Sarawak. Orang-orang itu tak tahulah. Azmin dulu dia sokong. Selepas Azmin ni dia nak pergi ke kiri ke kanan tak ada, tiba-tiba Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia buat pusingan you, semua sokong Anwar Ibrahim, semua sokong ni macam ni. Tujuannya hanya untuk kepentingan, dia buat macam bisnes. Tak ada. PKR Sarawak tidak ada leader dia yang betul-betul boleh orang kata kita lihat ke depan lah. Tak ada. Sebab itu Barubian, Ali Biju, Willy Mongin, Larry Seng. Larry Seng dah pernah jadi pengurusi MPN Sarawak. Ini daripada saya tak pernah lah bersama dalam kepimpinan Larry Seng, YB Larry Seng, Datuk Larry Seng, dalam dia menerajui MPN Sarawak tu. Tapi maklumat yang saya dapat, Larry Seng berhabis duit untuk PKR Sarawak ni. Dia bagi duit kat Casey tak tahu buat apa. Dia habis macam tu. So, sebab itu Larry Seng cabut. Sebab Casey ni berbelit-belit dekat Sarawak ni. Percaya cakap saya. Jadi bila saya yang lantang macam ini, mereka terjejas, mereka tak senang hati. Dan sebelum saya masuk dalam MPN Sarawak tu, memang mereka ada dendam dengan saya. Sebab saya dengan Iswadi waktu tu balun PKR Sarawak. Terus mereka dapat kosong telur ayam. Jadi benda itu. Dan bila saya masuk MPN, saya ingat perkara ini boleh berubah. Tapi tidak berubah. Dan mereka semua pengecut. Dia orang pengecut. Dalam politik, mereka pengecut tau. Mereka bercakap, orang kata depan lain, belakang lain. Mereka dekat depan senyum, dekat belakang. Ni, macam tu lah. Dia orang punya cakap. Depan kita, yang kita bincang, yang kita bawa dekat mesyuarat, yang dimesyuaratkan tidak akan itu yang diputuskan. Ini gila. Saya cakap betul ya ini ya. Saya duduk dalam tentera. Kita mesyuarat, ada protokolnya. Ada orang kata cara mesyuarat itu yang tersusun dengan baik. Saya duduk dalam dunia korporat. Dalam dunia korporat ni, kita mesyuarat pun sama. Ada peraturan, undang-undang, ada kita punya minit yang orang kata yang ikut yang betul-betul. Dan kebebasan untuk kita bersuara dan sebagainya. Kamu orang tahu tak? Dalam sejarah saya masuk dalam politik, masuk dalam parti PKR, masuk dalam kepimpinan negeri, mesyuarat dengan pemimpin-pemimpin PKR di peringkat negeri. Lebih baik saya pergi duduk dengan budak-budak Darjah 6. Masuk kelas budak-budak Darjah 6, saya duduk dekat sana macam orang meeting, lebih bagus. Dia bukan macam pemimpin. Budak-budak pun tak macam tu tau. Siapa nak nafikan lah. Kalau geng-geng PKR ni nak nafikan lah. Zaman saya lagi ya, banyak dia buat mesyuarat online. Tak bersemuka. Sebelum mesyuarat, pengurusi dah ni dah. Itulah sebab dah cuba untuk menghalang ahli-ahli untuk bertanya. Mesyuarat sampai kadang-kadang 4 jam. Tak tahu apa motif mesyuarat. Tahu? Tak ada motif mesyuarat. Tak ada apa-apa isu yang kita ni cuma nak cukupkan quorum buat mesyuarat. Sampai 4 jam kadang-kadang. Tapi tak ada apa-apa faedah. Dan kita ni itu bila saya keluar banyak dia orang kata dulu kau duduk dalam MPN kenapa kau tak bersuara? Kita sebenarnya diikat tak boleh bersuara. Kita mesyuaratnya diikat. Kita nak tanya soalan apa pun yang dah tak jadi penting tau dekat situ. PKR mana ada pengalaman dan kebudayaan. Saya tak tahulah, tetapi itulah pengalaman saya duduk dalam MPN. Jadi mereka fikir, geng-geng PKR ni mereka fikir, saya ni ex-army. Kebanyakannya orang PKR ni tahu saya ex-army. Dia orang fikir, saya berhenti tentera tu, bersara daripada tentera. Dia ingat saya macam pesara yang lain tu. Dia tak tahu saya berhenti tentera. Sebab itu dulu saya berhenti 15 tu, saya bersara awal. Saya sambung belajar, saya masuk dalam dunia korporat. Saya kerja pun bukan kerja dekat Malaysia, saya kerja kat luar negeri. Memang betul saya berhenti, tapi bukan maksudnya taklah bodoh sangat. Janganlah diorang nak menghina askar dan sebagainya. Dan saya duduk dalam dunia korporat. Saya duduk dalam dunia korporat, saya sebagai bos tau. Direktur saya dekat luar. Meeting saya jauh beza dengan pemimpin politik.
Yang pemimpin politik yang caca merba ni, yang paling lawak tu, di kalangannya ada doktor, ada lawyer, ada pencen cikgu, pensarah. Tapi masuk meeting, saya cakap macam ni meeting politik ni, macam ni pemimpin politik meeting, malu tau. Itulah yang berlaku dalam PKR Sarawak macam tu. Mereka rasa bahawa bila dia jadi pengurusi, bila dia jadi pegang-pegang tu, dia rasa macam dia YB, macam dia lah bos dekat situ. Batu dia orang fikir, oh Daniel ni tak ada sangat lah apa ni. Saya tak adalah nak tunjuk dekat mereka. Sebab tu dulu bila orang tanya saya dan sebagainya, saya... Dan banyak juga orang tak tahu latar belakang saya macam mana. Sebab saya masuk dalam politik, saya bukan nak tunjukkan latar belakang saya. Saya nak masuk dalam dunia politik ini, saya nak tunjukkan bahawa ini idea. Ini idea anak muda. Ini perkara yang kita perlu buat untuk rakyat. Bukan cerita, oh aku ni golongan profesional dalam kerajaan. Oh aku ni lawyer. Oh aku ni ada pengalaman politik dah lama. Tapi bertanding hilang deposit. Bukan macam tu. Politik ni dia mudah tau. Politik ni, kalau engkau bertanding, ataupun kalau engkau tak bertanding sekalipun, tapi engkau ada peminat. Inilah politik. Politik ni dia ada follower. Ahli politik dia ada follower. Walaupun dia bukan ahli parlimen, walaupun dia bukan adun, kalau dia ada follower, dia ahli politik lah yang hebat. Maaf cakap lah, saya kritik. Tapi bagus juga macam Papa Gomo. Papa Gomo tu, walaupun saya kritik dia, saya hentam dia hebat-hebat. Tetapi dia masuk live saya, dia bercakap dengan saya, baik tau. Papa Gomo tu. Itu dia, walaupun Papa Gomo tu macam tu, tapi dia profesional juga tu Papa Gomo. Walaupun dia bekas polis constable, tapi saya respect dia. Dia terima. Papa Gomo tu lebih profesional daripada KCPKR tau. Dan Papa Gomo tu sebenarnya lebih hebat daripada ni lah, KC PKR yang ada. Dia ahli politik lah. Sebab dia ada follower dia. Yang kamu orang tak suka, Cikgu Bat apa semua tu, yang kita kritik tu, Cikgu Bat apa semua ni, mereka ni adalah ahli politik. Isam Jalil tu semua ahli politik. Dia ada follower. Tapi KC ni ada follower tak? Tak ada. Itulah ahli politik. Ada pengaruh. Aboy Effendi, Adil Katilano Pasal rasuah Sabah ya. Cerita pasal rasuah Sabah itu panjang lah. Ayub Zafar boleh gabung dengan Zulfadli untuk kesejahteraan rakyat Sabah Sarawak. Zulfadli itu ahli politik tu. Sebab dia pun dah lah, dia memang PhD sains politik. Dan dia memang ada follower. Siambo, dulu bukan main kutuk Papa Gomo. Saya maksudkan, saya kritik atau tidak itu bukan maksudnya. Maksud saya itulah kena tahu. Maksudnya dia tu ahli politik lah. Dia ada follower. Ahli politiknya ada pengikut, faham tak? Janike, tu namanya politik cari makan tuan. Siapa kutuk bekas ATM? Kirim salam. Politik cari makan. Siapa kutuk bekas ATM? Poros, dalam politik tak ada musuh dan kawan kekal, betul? Vincent the Vegan. Betul. Yang betul-betul. Saya nak beritahu begitu. Jadi kalau rasa macam orang-orang PKR ni yang dok kritik saya, kamu orang kena tengok. Orang tu ada pengaruh tak? Kalau orang PKR ni yang ada pengaruh, yang mana-mana KC yang ada pengaruh tu, dia memang betul ahli politik lah. Kalau dia tak ada pengaruh dalam media sosial, tak ada pengaruh, dan dia punya tak ada follower. Follower ni penting tau. Dulu kita kata penyokong lah, macam Anwar Ibrahim dulu. Penyokong dia lah, turun jalanan dan sebagainya. Sekarang ni orang tak payah pakai penyokong turun di jalan raya tau. Sekarang ni orang menggunakan media sosial. Berapa banyak orang follow dia, berapa banyak view dia, itulah dia. Dia ada pengaruh. Salah Sengkalang Sam. Sebab itu waktu Iswadi Modi pelawar saya masuk PKR dulu, saya kata tunggu dulu. Saya wala on, tapi thank you Fendi Mokhtar. Dia orang ni tak, orang kata geng-geng penyokong PKR ni, dia orang sok sendiri. Pemimpin dia pun kena kritik, kau tak boleh nak buat apa. Fadlina kena hentam teruk-teruk dengan rakyat. Ada orang-orang yang hentam saya ni berani ni nak tolong Fadlina, tak ada. Fadlina tertonggeng-tonggeng sendiri. Ketua wanita setiap negeri pun tak berani nak jawab. Duduk diam-diam sampai kenapa? Fadlina tutup ruangan komen. Ketua wanita PKR, wanita-wanita PKR Malaysia ni, sehingga kan Nurul Izzah tutup ruangan komen tau. Orang-orang PKR tak mampu pertahankan Nurul Izzah di situ. Bayangkan lah.
Betapa teruknya. Cakap berdegar-degar, pertahankan parti, pertahankan PKR, pertahankan Anwar Ibrahim. Sekali, pemimpin kau sampai tutup ruangan komen. Punyalah kau orang pengecut, tak ada telur, tak ada biji, untuk pertahankan kau punya pemimpin. Tak payah. Sebab tu kalau orang PKR ni duk berdegar-degar, nak hantam saya, alai, pemimpin kau sampai tutup ruangan komen oleh rakyat Malaysia, nak komen, nak balun pemimpin kau orang, satu orang pun daripada kalangan mereka tak berani. Yang berani cuba nak pergi kata, nak jawapan mereka apa? Daripada menambah dosa kepada orang lain, lebih baik tutup ruangan komen. Kepala bapak engkau orang politik cakap macam tu. Dah jadi macam ayat parti lain lah. Apa benda? Mana dia yang dok ni, yang dok mengagung-agungkan PKR ni. Waktu Nurul Izzah tutup ruangan komen, waktu Anwar Ibrahim tutup ruangan komen, waktu Fadlina tutup ruangan komen, mana engkau orang? Tak pertahankan. Itu baru kena hentakkan sedikit daripada rakyat. Ada waktu lagi ni. Kita tak tahu. Bumi ni berputar. Hidup ni berputar. Besok tiba-tiba ada satu kejadian pula. Macam kes isu Zara tu. Mampus. Jenuh nak jawab. Ni macam ni. Macam mana dia orang ni nak bercerita pertahankan PKR? Kan? Puak-puak ni duk cerita pertahankan PKR sampai ke pemimpin tutup ruangan komen tau. Anwar Ibrahim tutup ruangan komen. Anwar Ibrahim dah pernah tutup ruangan komen. Nurul Izzah dah kena tutup ruangan komen. Fadlina dah pernah tutup ruangan komen. Saya tak tahu Fahmi ni nak tutup ke tidak akan datang. Tak lawak cerita dia orang ni. Saya yang kecil macam ni, saya yang jadi influencer pun tak pernah tutup ruangan komen dia tahu. Korang kritiklah saya. Saya banyak-banyak saya tadah je telinga. Dekat mana? Siapa koyak sekarang? Saya koyak ataupun kau orang yang koyak? Orang komen gelak pun dia orang marah. Bagi emoji aja pun kau orang marah. Macam mana? Teruklah PKR ni. Kalau orang PKR ni, saya nak beritahu dulu waktu saya menjadi waktu pilihan raya umum Sarawak tu. Media saya ni jelah yang dikawal oleh GPS. Dia tengok takut Daniel ni apa yang Daniel ni nak balun kami orang GPS ni. Sebab itu saya kata siang tadi. Sebab itu, bila saya tegur tentang rumah panjang tak ada elektrik dekat situ, saya keluar video, GPS terus pergi pasang, Kerajaan Sarawak terus pergi pasang lampu dekat sana. Sebab dia orang tengok media saya bahawa media saya memang ada pengaruh. Tapi kalau KC Sarawak ni pergi buat media macam saya dengan video kau yang cacar merba, yang tak ada alul-galulnya, tak tentu hala, kau ingat orang GPS nak peduli? Kau orang ingat orang Sarawak nak peduli ke? Saya walaupun saya duduk menghadap orang kata macam ini, ilmu media saya ada. Saya bukan buat media 2 hari. Kalau saya buat konten, kalau saya buat video tu turun dekat lapangan dan sebagainya, lagi cantik tau. Nanti kau orang tunggu saya buat video. Tunggu saya turun dekat kawasan besok. Saya buat video. Jauh bagus. Sebab apa? Saya tahu teknik dia. Dia orang di mana ada teknik buat video dan sebagainya. Saya rasa PKR ni, kalau emoji TikTok, emoji media-media sosial ni, boleh mereka hapuskan emoji yang korang buat tu lah, emoji gelak-gelak ni. Kau ingat kalau dia boleh hapuskan emoji ni semua dah hapus. Nasib baik emoji tu ni. Selagi ada kuasa yang ada dekat tangan mereka sekarang ni, mereka nak pam, nak tekan rakyat. Orang GPS mana ada dengan orang GPS tu, betul saya cakap. Media yang orang GPS ni tengok, media saya dengan Iswadi. Dia tengok orang GPS. Dululah, sekarang ni orang GPS dah ketawa lah. Orang GPS dah tepuk tangan lah saya keluar PKR. Orang GPS tepuk tangan lah. Tak perlu lagi pantau media saya kan. Kalau dulu dia kena pantau media saya ni orang GPS. Kalau setakat KC PKR Sarawak ni, siapa dia? Korang beritahu lah. Selain daripada Daniel dengan Iswadi, paling banyak saya lah dulu suka hantam GPS ni kan. Bukan saya hantam saja tau. Saya hantam GPS kelemahan-kelemahan yang ada dalam kerajaan tu. Sebab tu orang GPS mana nak ambil tindakan dengan saya, tak boleh. Benda tu logik akal yang saya pergi kritik. Sama PKR ni. Yang saya kritik PKR ni yang benda yang logiknya, yang terjadinya macam tu.
Vincent, Vincent, dah jadi ni ya. Vincent, kau belum buat kutipan derma ni untuk saya. Bagi sedikit sumbangan. Kali sepian, Meroyan atau di Toron. Apa tu? Tak tahu. Milo tabur dengan Jason kan aktif. Milo tabur dengan... Itu baru kita jadi kerajaan tu Jackson tu dulu. Adalah cerita saya tak maulah dia punya ni lah. Saya dah. Kita jadi kerajaan ni barulah Jason tu buat. Baru je. Ais tabur apa semua tu kan Semenanjung itu pun baru je. Adli. Sekarang tengah panas isu bersatu dengan PAS bro. Kasih hebah kan. Sekarang ini masalah parti PAS dan Bersatu ni itu masalah mereka. Saya pun dah sebahagian daripada pembangkang. Saya bukan orang kerajaan, saya keluar daripada parti PKR. So apa masalah mereka dalam pentadbiran mereka? Itu hal mereka lah. Kan? Mereka nak bergaduh ke, mereka nak berpecah ke, mereka nak berebut jadi Perdana Menteri ke, itu hak mereka. Saya tak mau libatkan diri dengan pembangkang yang ada hari ini bab itu. Kerana mereka tak libatkan duit rakyat. Mereka nak bergaduh sesama mereka pun tak apa. Pembangkang bukan ambil duit rakyat, dia bukan menteri. Peruntukan mereka pun tak ada. So biarlah. Biarkan mereka nak bergaduh, pembangkang nak bergaduh ke apa semua. Hal mereka lah. Yang sekarang saya nak hentam ni PKR dia jadi kerajaan. Jadi itulah dia punya cerita dia. Saya tidak mau tak ni. Kalau saya duduk dalam PKR dulu masaklah orang PAS. Orang PAS, orang Bersatu masak. Itu yang kawan nama Faizal tu sampai blok saya tu. Soldier from hell. Jangan dengar cakap Daniel. Dia dah gila talak. Walanon harus setia pada papa dan terus basahkan kepalamu. Kau soldier Entah pembangkang tak best sebab dia bukan pemerintah pun. Betul. Kalau saya duduk dalam kerajaan, kalau saya duduk dalam PKR hari ni, isu pembangkang ni memang masak. Kau orang PAS dan Bersatu memang masak lah saya balun kan. Tapi tak penting pada saya sekarang ni. Sebab mereka bukan kerajaan. Dan mereka memang tak ada value untuk saya anak ni. Dan dia orang PAS dan Bersatu, PAS tidak ada kat kawasan saya, Bersatu tak ada kat kawasan saya. Kenapa saya nak balun? Tak guna. Saya tak, PAS ni ada dekat Sarawak, tetapi dekat kawasan Melayu. Betul dia tak ada kat kawasan saya. Kawasan Bidayuh langsung PAS tak ada. Apa saya nak kacau? Bersatu pun sama. So tidak ada manfaat kepada saya. Yang bermasalah ni tu PKR lah. Asraf apa cerita dekat podcast ni kemarin? Itu dia punya pasal lah kan. Saya pun hormati juga dengan YB Nick kan. Asmawi terbaik Daniel ahli PKR di Semenanjung sedang belajar politik bersama Daniel. Ya, banyak yang saya ajar, bukan ajar lah, banyak yang saya dedahkan berkenaan dengan MA 63, berkenaan dengan sejarah Malaysia. Supaya jangan jadi pembangkang yang asyik kau orang bermain sentimen Melayu. Asyik kau bermain sentimen Islam. Politik tak macam tu. Satu, kalau kau nak faham sangat, kau janganlah. Pembangkang ni satu hal. Kau orang duk mainkan politik tahun 1957. Tak betul. Kau orang kena main politik tahun 1963. Pergabungan Malaysia tu kau orang kena tahu. Ada di politik PAS, ada di politik Bersatu. Yang muda-muda, yang lama-lama, kena tahu benda tu. Kalau kau orang tak tahu benda tu, macam mana kau orang nak jadi kerajaan? Macam mana kau orang nak mentadbir negara? Dan kau orang kena tahu juga berkenaan dengan parti-parti politik yang ada di Sabah Sarawak ni. Dan jumlah-jumlah kerusi di setiap negeri. Dan jumlah-jumlah adun di setiap negeri. Ahli parlimen ni macam mana? Semua benda tu dah kena ada ni lah. Jangan buta tuli. Kalau orang dekat PKR ni jadi walak non. Kalau dekat PAS jadi wala non. Jangan walak dengan pemimpin tu. Saya bukan walak dengan Rafizi tu. Tetapi kita boleh ikut panduan-panduan ataupun cara politik mereka ataupun idea-idea mereka yang baik. Kalau tak baik jangan ikut. Saya mana ada ikut. Saya sokong Rafizi kerana perkara yang saya lihat dia buat betul. Dan satu yang saya selalu saya cakap dalam podcast saya, dalam video-video saya satu hal yang saya respect dengan Rafizi ni. Dia buat bisnes lain daripada anak Melayu yang lain. Kau pergi tengok bisnes Rafizi sekarang. Satu, dia tak babitkan kerajaan. Yang kedua, bisnes dia pelik lah. Yang jarang-jarang. Mungkin ada, tapi memang jarang-jarang anak Melayu buat. Tapi boleh untung juta-juta tau. Invoke dia tu. Mas, dia ni pinjam RM10 nak buat modal. Saya minta sedekah kat atas tu. Macam mana nak bagi?
Ha. Adli, hati-hati nanti dah kena makan meraung bom. Makan apa pun tak tahu. Apa yang nak dimakan dengan saya ni? Saya orang miskin, orang susah. Korang nak tindas saya, korang tinggal nak tindas saya. Mak bapak saya orang susah. Apa yang korang nak buat lah? Kuasa tak ada, apa tak ada. Mulut je lah boleh bercakap. Jadi tak payah kita sebagai rakyat, tapi kita sebagai rakyat, kita ada kuasa untuk memilih mereka lah. Tetapi kalau kita satu orang ni tak ada. Tapi saya percaya satu Daniel pun ada lagi 20-30 Daniel kan. Dekat kawasan pun lebih banyak juga Daniel kan. Jadi apa yang saya nak takut sangat? Mana nak takut? TV1, TV2, TV3 adalah TV PKA. Dulu kita kata TV 3 sengit kan. Jadi saya tu gara-gara Rafizi lah dulu. Dia kritik TV3 betul. TV pun waktu tu asyik tu PKA tu. Barisan Nasional dia tentang Najib, tentang ni kan. Sampai hari ni saya tak boleh nak tengok TV. Susah saya nak tengok TV. Salah tafsir. Tafsir apa je nak tafsir? Dia punya, Rafizi pun ada hak dia. Rafizi pun seorang pemimpin politik. Kalau ada orang nak menyokong dia, kenapa nak marah? Dia memang pemimpin politik kan. Muhammad Nizam. Tuan DJ, adakah biar Sarawak sih macam dulu DJ. Masa arwah Datuk Bujang Ulis, Ketua PKA Sarawak, memang kuat. Masa tu orang Sarawak belum tahu siapa Anwar sebenarnya. Sekarang susah PKA nak yakinkan. Susah. Banyak kepimpinan PKA di Sarawak ni yang orang-orang lama, yang otai-otai dia, yang kecewa dengan geng-geng yang pengampu ni, yang ya, masih kekal dekat sana. Tuan DJ, adakah Muhammad Nizam? Tidaklah, DAP tak main peranan. Tetapi DAP ni peranan dia, kerusi dah banyak. Itu peranan dia. DAP tak main peranan dalam kerajaan hari ni. Berapa orang aja menteri DAP? Berapa orang DAP pegang GLC? Berapa orang jadi pegawai lantikan politik? Tapi DAP ni kekuatan dia, ahli parlimen dia tu ada 40. Peranan dia tak banyak. Yang peranan paling banyak dalam kerajaan ada hari ni, yang duk sibuk, yang menjadi hero, kadang geng PKA yang belagak sebab Anwar Ibrahim Perdana Menteri sebenarnya. Assalamualaikum, selamat hari-hari DJ. Thank you. DAP efisien dalam tugasan. Philip Giman, Don RM RM5. Thank you dengan sumbangan anda. Dia macam tu jelah. Adli, bro, apa pandangan teman? Ada juga pandangan jadi happy-happy. Ya, jadi happy-happy lah. Saya baca komen lah. Malam-malam macam ni, dia orang tak ganggu saya lah. Kalau tidak, kamu orang komen, buat tanya soalan dekat saya tak dapat baca. Kamu orang sesama kamu nampaklah komen. Saya dia orang tutup. Tak tahu lah, selalu macam tu. YouTube saya salah ke? Ada makhluk-makhluk yang datang. Malam macam ni okey, saya boleh baca komen. Kamu orang komen, dia naik, ada. Sebab tu saya rajin. DAP Sarawak pun dah sik kuat. 4 kerusi je. Tembok kuat banyak yang runtuh, betul? Rocky, jangan apa ni? Jangan undi PKA dan halangi DAP. Tu pengundi lah. Guna Langkawi, sembunyian dan sialan adalah virus yang merosakkan PKA dalam PRN Sabah dan PRU16. Tengoklah nanti. Perdana hitam, kerajaan sekarang ini bukan kerajaan majoriti secara mutlak. Keluasan PKA adalah disebabkan Wak Zahid. Lepas Tengku sampai tak tahu. Aboy Fendi, PRU16 masuk bertanding DJ. Ini kalilah kita lawan PKA. PRU16 saya tak tahu sama ada saya bertanding atau tidak. Tetapi PRN Sarawak saya bertanding. Saya boleh sahkan daripada sekarang, PRN Sarawak saya memang bertanding. Vincent dengan mana puak-puak warisan PRU dah dekat. Batang hidung pun tak nampak lagi. Sekarang kita kawan DJ, kawan. Muhammad Amin, berapa status kekeluargaan kutipan? Terujalah Muhammad Azmin, berapa status keseluruhan kutipan? Status keseluruhan tak banyak lah. Saya tak boleh lah nak sebarkan dekat sini. Menghargai juga yang ada kan. Cuma belum cukup lah. Pengundi DAP dah mula menyesal sokong DAP. Manizal Tuan DJ, rasanya selepas PRU16 agak-agak siapa yang jadi kerajaan? Adakah masih lagi Anwar, PM dan PH yang berkuasa? Muhammad Nizam, okey, ini soalan ya. Saya tak tahulah sebab
kalau PH dia nak Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Daripada parti lain contohnya Barisan Nasional pun mereka nak orang mereka jadi Perdana Menteri. Daripada Perikatan Nasional pun ada orang mereka contohnya dalam PAS yang kita tengok Babala, daripada Bersatu pun nak, daripada PAS pun nak. Okey, keputusan untuk menjadi Perdana Menteri ini ya, apabila contohnya PRU yang lepas, UMNO tak meletakkan calon Perdana Menteri mereka. Perikatan Nasional calon Perdana Menteri mereka adalah Muhyiddin Yassin. PH memang Anwar Ibrahim. So siapa gabungan yang paling banyak seperti mana yang kalau kita lihat PH tu, dia akan menentukan kerajaan. Itu part dia. Tapi kalau jangan silap ya. Contohnya kalaupun Anwar Ibrahim ataupun PKR hanya ada 15 kursi, tetapi tiba-tiba PH mungkin DAP ataupun Amanah dapat menyumbang kursi banyak. Contohnya PKR itu sendiri cuma dapat 15 lah, ini contoh ya. Dan PH kekal dapat 80 kursi ataupun 75 kursi, tapi parti-parti lain ni mungkin 20, 40, 30. Kemungkinan tetap Anwar Ibrahim itu jadi Perdana Menteri sebab pilihan dalam PH itu dia pengurusi PH. Dia juga Presiden PKR, so tetap dia walaupun 15 kursi. Jadi macam mana untuk tidak nak kan Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, kalau mana parti-parti lain tu dia kena buat orang kata strategi mereka lah. Kan, contohnya Barisan Nasional kena siapkanlah calon Perdana Menteri mereka. Tapi kalau mereka bergabung, memang kan akan kerajaan macam inilah yang akan terbentuk. Sebab UMNO kalau dia, kita tak tahu sebab dalam pilihan raya umum ke-16 ni belum kita nampak adakah betul-betul UMNO ni nak bergabung dengan PH. Kalau betul UMNO bergabung dengan PH, maka kursi UMNO ni dia cuba untuk dia nak mengekalkan 30 kursi Barisan Nasional dan mereka cuba nak menawan kursi PAS dan Bersatu yang ada di Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang dan juga di Kedah ataupun di Perlis kan. Di Johor dia kena tambahkan kursi. Jadi itu dia punya strategi lah untuk Barisan Nasional. Untuk PKR pula, mereka kalau kurang pun kursi mereka, harapan dia adalah Amanah dan juga DAP ni tadi. Tapi DAP ni dia tak boleh pergi jauh. Kursi yang DAP boleh bertanding sekarang ni maksimum pun DAP boleh pergi 50 lah. 50 kursi sebab dia lebih kepada kawasan campuran. Jadi 50 kursi lah maksimum. Dan PH ni disebabkan oleh kekuatan DAP tadi, dia tak akan kurang daripada 70 kursi tau. Kalau DAP ada 40 kursi, kalau DAP ada 40 kursi, PKR ada 15 kursi, Amanah ada ni pun dia paling-paling tidak pun 65, 70 dia ada. Kenapa Samsul sanggup tinggalkan Melaka sedangkan Zon selesa? Dia bukan nak tinggalkan Melaka. Samsul dah kalah dalam pilihan raya umum yang lalu tu, yang lepas tu. So, Rafizi Lamli tukar dia waktu tu Rafizi Lamli. Sebab tu dia benci dengan Rafizi Lamli. Rafizi Lamli yang letakkan dia lawan Zaid Hamidi. Dan dia diganti, tempat dia tu diganti oleh Adam Adli. Adam Adli menang lah. Macam tu. Dia tak PKR kalau, tapi itulah Anwar Ibrahim tu boleh jadi Perdana Menteri sebab itulah. Tapi yang akan untung orang PKR lah. Kalau Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, dia akan buat lantikan politik yang begitu banyak lagi lah. Tapi ada tapinya. Tetapi kalau PKR tak insaf, PKR rasa bahawa gila dengan jawatan lantikan politik dan sebagainya sahaja, maka selepas Anwar jadi Perdana Menteri yang kali kedua tu, PKR akan kuyup lah. Kuyup habis sebab Anwar Ibrahim dah bersara dan penerajui PKR pula mungkin Nurul Izzah waktu itu ataupun mungkin orang lain, mungkin Ravanan. Tak mustahil, mungkin Ravanan. Nurul Izzah ni tak lama tau. Saya nak beritahu dekat kamu orang, Nurul Izzah ni tak lama. Sebab pemilihan PKR tu 3 tahun, boleh ditunda lagi sekali dan dia boleh pergi 6 tahun je. Dan lepas tu Nurul Izzah akan ditendang, akan ada orang yang melawan dia. Dan begitu juga dengan presiden tu. Dan di waktu itu PKR akan cacah merbah, perebutan presiden. Sekarang ini PKR, orang-orang PKR ni dia cuma takut dekat Anwar Ibrahim. Yang lain dia tak takut. Kalau Anwar Ibrahim dah tak ada nanti, perebutan itu sangat sengit. Perebutan presiden. Di waktu itulah kamu tengok PKR ni pecah belah. Kamu orang nak tengok PKR ni pecah belah selepas Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, selepas Anwar Ibrahim dah tidak jadi presiden PKR. Ini penggal yang terakhir dah. Anwar Ibrahim jadi presiden parti tu. Tak tahulah kalau dia nak pindah perlembagaan ke macam mana ke, dia orang punya pasal lah. Tapi itulah,
Sebab itulah bacaan-bacaan kami ni yang mungkin penyokong PKR ni tak seronok. Ini yang hakikatnya. Orang tidak akan takut. Sekarang ni orang PKR ni duk mengampu Anwar Ibrahim, tambah lagi dia jadi Perdana Menteri. Kalau lepas ini, kamu orang tak payah tengok lah. Kenapa perbalahan ini dalam PKR dia berlaku sampai di peringkat timbalan presiden. Sebab sesama mereka tak ada rasa hormat, tak ada rasa takut. Begitu besok, Anwar Ibrahim dah tak ada, semua berebut jawatan presiden, timbalan presiden. Sebab tidak ada yang merasa ketakutan kepada satu pemimpin itu. Sebab parti ini, kenapa takut dengan Anwar Ibrahim? Sebab parti ini ditubuhkan untuk Anwar Ibrahim. Bila dia dah tak ada, contohnya saya jadi presiden parti PKR, orang persoalkan saya. Apa engkau ni? Aku berani lawan kau sebab engkau bukan yang kami selamatkan. Kami tubuh parti ini dulu bukan untuk engkau. Jawapan macam tu. Jadi semua jawapan itu akan kena. Sebab tu saya kata, silap-silap Rabanan boleh jadi presiden PKR. Boleh. Mana orang PKR yang kata Rabanan tak boleh jadi presiden PKR? Cuba nafikan dengan saya. Siapa orang PKR nak nafikan Rabanan tidak boleh jadi presiden PKR? Saya ada jawapan dia. Jawapan dia, Rabanan boleh jadi presiden PKR setelah Anwar Ibrahim ni dah tak ada. Kerana kalau kita tengok bagaimana pemilihan parti yang kali ini, siapa undi paling banyak dapat? Rabanan. Siapa yang bagi undi? Geng-geng KC Melayu. Orang Melayu itu yang menyokong Rabanan untuk menjadi naib. Kenapa Rabanan boleh menang banyak? Duit. Jadi PKR ni, KC Melayu yang ada dalam PKR ni, ataupun KC Dayak yang ada dekat Sabah Sarawak, semua boleh dibeli dengan duit. Siapa nak nafikan cakap saya ni? PKR nak nafikan, silakan. Rabanan nak nafikan, Rabanan dah jumpa saya pun dekat Sabah. Adli, tak masuk akal bro kalau dia jadi sebabkan tiada hala tuju nanti. Sekarang ini PKR dia menang timbalan presiden, naib presiden PKR dengan majoriti paling besar. Tak mustahil kalau nanti dia bertanding presiden, dia sogok semua duit, Rabanan boleh menang. PKR sekarang ni kesi-kesi dia orang, cabang-cabang ni beli, Rabanan dah tahu dah. Rabanan dah boleh baca dah kesi-kesi PKR ni, aku boleh beli engkau dengan duit. Nak persoalkan apa dengan saya sekarang ni? Dia orang nak persoalkan saya. Cakap, ini Rabanan dah letak dalam tangan dia sekarang ni. Rabanan dah pegang dah PKR ni tahu. Rabanan dah tahu dah kelemahan kesi-kesi PKR. Rabanan dah tahu dah kelemahan-kelemahan ketua-ketua wanita PKR. Rabanan dah tahu dah kelemahan AMK PKR. Dalam tangan Rabanan. Sebab itu Rabanan mendapat undi paling banyak untuk naib pengurus ni presiden PKR ni. Jangan-jangan orang PKR kata Rabanan tak mungkin boleh jadi presiden. Kau orang dah naikkan dia. Nafi lah, nafi. Diorang nak nafi. Lepas ni korang pergi potong video ni, korang bagi tahu hakikat dia macam itu. Betul. Rabanan boleh jadi. Boleh jadi. Kau ceritalah Rabanan nombor 2 banyak ke, Rabanan nombor 1 banyak ke. Yang penting Rabanan antara yang paling banyak yang boleh menang. Sebab itu kalau dia nak jadi timbalan presiden, nak jadi presiden, tak ada masalah, duit je. Rabanan yang orang PKR tahu terang-terang datang daripada MIC. Terang-terang dari bendahari MIC. Tiba-tiba masuk dalam PKR, engkau orang tatang macam tak tahulah macam mana. Rafizi yang terang-terang orang PKR ni engkau orang tendang kerana Rabanan. Fikir. Amiruddin ada tangan ada kaki, tapi mereka akan bersaing sengit, tapi dengan duit. Itu saya kata. Saya tak kata Rabanan itu confirm jadi presiden, tapi boleh jadi. Sebab Rabanan dah tahu dah kelemahan PKR ni. Kena faham di situ. Usama, aku report kau Daniel. Apa masalahnya? Dia naik sebab kerayakan dia layak dari Rafizi. Aku report kau pindah pada PKR. Oh, kau report, kau pergi report lah. Ini hakikat dia. Nak cerita apa? Kau pergi report dekat PKR, kau pergi share video ni dengan PKR lagi bagus. Habis tak boleh. Rabanan tak boleh nak jadi. Tidak ada dalam perlembagaan PKR menyatakan bahawa orang bukan Melayu tak boleh jadi presiden. Tidak ada dalam perlembagaan PKR kata orang bukan Islam tak boleh jadi presiden PKR. Tak ada.
Nak cakap apa? Betul kan? Saya tak takut lah kau orang nak pergi report ke, nak pergi apa ke, benda macam tu. Kau orang PKR ni memang teruk lah. Steven Jala, UMNO lebih bagus daripada semua orang tahu lah Usama. Teman tiada masalah. Bro, punya pandangan. Jamila Musa, saya percaya. Betul kan? Siapa yang melalui pemilihan parti yang lepas, kamu orang, apa yang saya cakap ini, itulah. Kalau setakat kempen tak makan dalam PKR sekarang ni. Simbah dengan duit aja, tabur duit. Panggil semua KC ni. Sekarang ni pemilihan EKYC. Tangkap semua KC ni, kau tabur duit. Selesai masalah. Sebab tu berebut nak jadi KC. Sekarang ni masuk pemilihan nanti, tangkap KC ni, bagi duit semua sekali. Kau bagi kau ni, kayak gini kau uruskan ni untuk aku menang. Selesai. 222 cabang kau kontrol semua. Selesai. Menang pemilihan. Nak cakap apa? Benda ni terjadi, orang awam pun tahu. Orang luar pun tahu. Cash is king dalam PKR. Mana? Siapa ada orang yang nak nafikan cakap saya ni? Orang PKR. Kau nafikan? Saya KC tau. Saya letak jawatan ni KC, jawatan saya. 2 kali jadi KC. Kalau setakat macai dia dekat bawah tu, AJK pun tidak, ahli biasa PKR tak payahlah. Usama ni marah dia. Saya minta sumbangan pun orang PKR ni marah-marah saya. Apalah tiap malam marah saya. Guna Langkawi, saya orang PKR betul dan dia cakap. Saya tinggal nak ketawa aja tau bila saya cakap macam tu. Rabanan boleh jadi presiden PKR, semua melompat orang PKR. Tapi orang PKR yang sokong dia jadi naib. Jadi naib presiden PKR. Percaya atau tidak cakap saya? Siapa yang undi Rabanan? Paling banyak Rabanan dapat undi daripada mana? Orang Melayu. Ini bukan resis. Tapi hakikat dia macam tu. Ada. Lepas ni Rabanan jadi presiden PKR. Mungkin 4-5 tahun lagi, 6-7 tahun akan datang Rabanan jadi presiden PKR. Rabanan akan cakap, lawan tetap lawan, dia kata kan. Keadilan, kita kena tegakkan keadilan, Rabanan cakap. Aduh. Aku tak tahulah otai-otai nak pergi letak muka kat mana kau orang. Perjuangan kau orang dalam PKR, orang-orang lama dikhianati macam tu ke. Tiba-tiba Rabanan yang seolah-olah Rabanan yang terbalik ke kereta polis. Seolah-olah Rabanan yang keluarkan Anwar daripada penjara tau. Korang tak malu? Geng-geng otai ni yang duk mengaku diri dia otai, yang duk mengagungkan Rabanan. Engkau orang tak terfikir ke benda ni? Baiklah, baik saya keluar. Rabanan masuk PKR kemudian daripada aku, tiba-tiba itu yang kau orang agung-agungkan bagai nak gila. Lawak bodoh. Sampai kau orang pijak ke Rafizi macam tu. Sekarang ni kau orang kata saya ni apa, walak kepada Rafizi. Baik saya walak kepada Rafizi yang memang betul berjuang untuk Anwar Ibrahim keluar daripada penjara, daripada aku walak dengan Rabanan. Demi duit engkau orang nak pergi cerita macam tu, geng-geng KC PKR, geng-geng orang PKR ni, demi duit engkau orang sanggup pijak engkau orang ni. Tak payah orang PKR ni tak layak engkau nak cerita tentang Melayu, tentang Islam, tak payah. Rafizi tu orang Islam yang kau orang pijak. Orang PKR yang Melayu ni kau orang jangan cakap banyak. Bukan resis, memang itu hakikatnya. Rafizi kau buat macam tu, Rabanan tu kau orang bukan main lagi. Mana ada yang seagama, sebangsa dengan kau? Siapa yang pijak Rafizi paling banyak ni? Geng Melayu dalam PKR ni. Siapa yang angkat Rabanan? Geng Melayu dalam PKR tu. Jadi jangan ceritalah. Betul lah, baguslah di situ tak perkoman kan. Tapi cuma masalah ni, main ni. Ada lagi? 1 jam lebih dah ni.
Sampai cerita Rabanan lah. Semua geng dia punya ni dah datang dah. Ni geng-geng pengikut PKA ni dah jadi bengong semua ni datang kan. Calon PM ke-11 pun Rabanan. Bagus lah. Nanti Rabanan telefon saya nanti. Okey Daniel, mana nama akaun kau kan? Nanti ada yang potong cerita ni. Nazri, live DJ sebulan dekat 2 juta view kurang lebih. Thank you. Ada. Kau nak pergi report-report je lah Zaman. Kau nak pergi report kat poli, kau nak pergi report dekat MC kau pergilah buat. Aduh ai. Aku pun nak cari nama kau, kau bagi tahu nama kau. Kau pergi buat report je, nama kau betul kau keluar. Aku saman kau terus. Kau punya report polis akan menyebabkan aku kaya. Silakan. Mahkamah kan ada. Apa yang nak ni? Saya video, saya buat live. Benda ini direkam. Dan akhirnya saya ada bukti di sini. Dia ingat saya bodoh apa? Dia orang ni fikir saya ni apa? Ingat saya ni tunggul kayu. Orang-orang fikir orang ingat saya ni bukan. Saya ni bukan orang yang orang PKA boleh pijak lah. Bukan saya ni bukan orang bodoh lah. Sana kita ke orang PKA. Kau buat laporan polis saja, nama betul engkau kena ada. Nama IC engkau, nama engkau. Sama, jangan delete YouTube kau. Tunggu Daniel, kau tuduh fitnah. Bila masa saya delete YouTube saya, kau ni Usama, kau baru masuk ke dalam YouTube saya. Tanya dia orang ni, aku tak pernah delete YouTube aku. Betul Amin anda. Dia ingat siapa? Kalau dia betul-betul berani sekarang, Osama tu, dia pakai akaun betul, beritahu nama dia dekat sini. Senang, kan? Jangan dia pergi buat laporan dekat MC nama pun aku tak kenal. Lalah aku nak tanyalah. Kalau ada aku nampak dekat MC nama aku tanya dia, ni nama dia, channel dia siapa? Orang ni yang buat komen ni. Jangan takut. Sebab saya memang tunggu ni. Saya tunggu orang PKA yang saya nak saman pula. Apa yang susah-susah? Sebab sekarang ni kalau orang PAS saya tak mengacau lah. Orang PAS, orang Bersatu tak mengacau. Sebab dia bukan kerajaan. Dia pun susah. Tapi orang PKA, kau buat hal dengan saya, kali ini aku saman kau. Betul. Aku saman kau sebab kau orang dah kaya. Kau duduk dengan kerajaan sekarang ni. Saya nama yang sebenar bro. Krimen adalah saya nama yang sebenar. Kamu betul. Ramai lagi yang betul lah. Tapi Osama tu, kalau dia punya nama betul, bagi tahu. Dia kena bagi tahu nama dia betul. Kena jantan lah. Kalau dia jantan, aku tak tahu dia jantan ke, dia betina ke, dia half-half ke, tak tahu. Saya ni bertumbuk sama kau ni. Bertumbuk. Pak Lana derita hingga kepiaran Lana. Mau bergusti sama kau. Bergusti apa aku tak tahu. Aduh. Dia orang meroyan dengan saya. Kenapa? Kan? Benda yang saya cakap hakikat macam tu. Orang PKA ni, saya ingat pemilihan yang ni, ada orang PKA yang kalau dia memang transparan lah. Dia walaupun dia masih sayang dengan PKA, walaupun dia masih duduk dalam PKA, walaupun dia masih sokong kepada yang ada. Tetapi apa yang saya cakap tadi, kalau mereka tak malulah, mereka mengaku di sini. Dia orang akan mengaku kejadian-kejadian itu. Dan kalau kesi-kesi yang ada ni tidak segan kan, dia akan mengaku apa yang saya cakap tadi itu. Esok kawan-kawan pergi potong video ni, pergi masuk dalam TikTok, habis Rabanan pun pening kepala. Game PKA pun pening kepala. Rabanan nak jadi presiden PKA.